insan prihatin penyayang sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jaya, haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif, jalin kehidupan yang penuh harmoni, berakhlak mendidik dan berbakti, melahirkan pemimpin sejati. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan, haluan jayalah haluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah bertemu kita semua sekali lagi dalam slot refleksi hati siri kedua untuk Ramadan 1445 pada kali ini. Apa khabar para hadirin sekalian? InsyaAllah kita akan bersama dalam slot refleksi hati yang dibawakan khas daripada kluster wanita dan pembangunan keluarga Haluan Malaysia. Dan untuk slot siri kedua pada kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu menjadi hati yang bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah tetamu kita yang istimewa, iaitu Yang Berusaha Dr. Zurina Muda, yang kita jemput khas untuk mengupas lebih lanjut tentang tajuk tadi. Dan kita akan mulakan sesi buat bicara santai ini dengan saya memperkenalkan panelis kita, iaitu Dr. Zurina Muda kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit pengenalan tentang tetamu jemputan kita pada hari ini. Dr. Zurina merupakan Naib Presiden 6 Haluan Malaysia merangkap pengerusi kluster wanita dan pembangunan keluarga. Dr. Zurina mempunyai PhD dalam Computer Science, pengkhususan Image Processing daripada University of Southampton, United Kingdom. Dan sekarang beliau menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan di Pusat Kajian Teknologi dan Pengurusan Perisian UKM, dan dalam masa yang sama juga merupakan penolong dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Dr. Zurina juga ada memegang jawatan sebagai penasihat akademik di KTD Bengkalan Cepa, ahli lembaga penasihat KTD Kuala Lumpur dan pensyarah pelawat dan pemeriksa luar di MSU University. Dr. Zurina minat kepada multimedia interaktif, gamifikasi, reka bentuk interaksi dan juga infografik. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah ya. Terima kasih. Tajuk kita pada pagi ini tentang hati yang bahagia. Jadi untuk menjadi hati yang bahagia ni sebenarnya sangat baik, sangat indah tujuan dia kan. Dan antara sarana yang cara macam mana kita nak mencapai kebahagiaan, pertama kita kena sentiasa bersyukur. Kan? Lepas tu mungkin kita boleh luangkan masa untuk hargai apa yang ada, apa yang kita miliki. Kemudian lagi kita fokus kepada hal yang positif sahaja dalam hidup ni kan. Dan paling penting berbuat baik. Dan juga penting kita menjaga kesihatan kita. Jadi soalan pertama saya kepada Dr. Zurina, kita kalau memiliki keluarga yang baik, pasangan yang baik kan, ibu bapa yang baik, itu sebenarnya bonus.
Tapi di samping itu, kalau pasangan tu sering ingatkan kita kepada segala tanggungjawab, untuk sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga dan sanak saudara, Masya Allah, kita happy sangat kan? Jadi, doktor, apa sebenarnya kondisi untuk kita mencapai kebahagiaan hati tu? Macam mana kita nak rasa gembira dan kebahagiaan yang sebenar dalam keluarga? Sila, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini alhamdulillah satu tajuk, satu soalan yang lama jugalah fikir nak jawabkan. Tapi alhamdulillah memang kondisi kebahagiaan tu memang satu yang bagi saya sangat abstrak dan satu seni. Dan kebahagiaan tu satu seni sebab lain orang dia lain rasa dia. Dan setengah orang dia rasa bahagia bila dia tengok pasangan dia senyum. Setengah orang dia rasa bahagia bila dia tengok anak-anak dia gembira. Even kalau bila dia menidurkan anaknya dah tidur dalam keadaan tenang pun satu kebahagiaan bagi dia. Jadi itulah kebahagiaan. Berbeza-beza. Lain orang, lain yang dia rasa bahagia. Dan Allah bagi pun berbeza-beza kebahagiaan. Dan sendiri akan merasai kebahagiaan. Jadi Ami sendiri, bagaimana rasa bahagia? Bila rasa bahagia sebenarnya? Allahu Akbar. Doktor tanya kita pula kan? Okey. Pada saya rasa kalau saya gembira bila kita dapat menggembirakan orang lain. Maksudnya, kalau kita diberi tugas ataupun tanggungjawab, kan, kita dapat selesaikan dia dalam masa yang ditetapkan, insyaAllah kita akan rasa happy dan tak susah hatilah memikirkan lagi kepada tugas tu. Macam tu. Okey ke doktor? Okey. Okey. InsyaAllah. Sebab bahagia tu adalah dalam hati masing-masing. Kan? Maksudnya kita yang kena set, kita yang create bahagia tu. Jadi penonton sendiri, bila rasa bahagia? Tanya diri sendiri, bila rasa bahagia? Jadi bagaimana nak rasa bahagia? Jadi pertamanya antaranya dengan kita rasa redha. Dengan redha dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, sebenarnya kita mencipta bahagia dalam kehidupan kita. Yang kedua dengan merasa cukup dengan apa yang kita peroleh. Okay? Rezeki kita, mungkin nikmat-nikmat yang kita hadapi, kita terima. Yang ketiga memberi maaf. Sebab memberi maaf pun akan mewujudkan rasa bahagia. Dan yang terakhir ni, kita nak rasa syukur. Dengan syukur semua apa yang kita perolehi yang Allah bagi dalam kehidupan kita ni, sebenarnya di situ sebenarnya akan wujud kebahagiaan dalam diri kita. Tapi bahagia yang paling ultimate yang kita nak raih paling besar adalah redha Allah SWT. Redha Allah SWT di mana dengan kita ada hati yang salim dan qalbun salim, hati yang sejahtera, dan hati ini sebenarnya akan mendapat redha Allah SWT. Jadi Allah berfirman sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 26, ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Kan Allah kata, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sejahtera. So inilah kebahagiaan yang hakiki yang kita hajatkan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan kerana hati kita yang mengenal Allah. Hati kita yang ingat Allah. Dan bila hati ingat Allah, hati kita akan tenang. Dan di situ sebenarnya punca kebahagiaan. Dengan ketenangan yang kita ada tu, maka sebenarnya dia akan memberi lebih, more lagi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi Allah berfirman juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Maksudnya kalau kita rasa resah, gelisah, ingatlah Allah. Di situ akan tenang dan sebenarnya kita akan rasa sedikit kebahagiaan. So dalam kebahagiaan ni maknanya kita nak balik kepada kebahagiaan ni, banyak suasana sebenarnya. Banyak keadaan dalam rumah tangga kita, kan, seorang isteri dengan suami yang boleh kita create, kan, sebab saya sebut tadi kita kena create kebahagiaan tu. Kita nak rasa bahagia. Contohnya dalam hubungan suami isteri, suami makan makanan kita masak. Nak rasa bahagia.
Kita rasa bahagia kan bila kita tengok suami makan makanan yang kita masak. Suami pakai pakaian yang kita basuh, pakaian yang kita gosok. Kita rasa bahagia. Suami senyum pun kita rasa bahagia. Kan? Atau suami iyakan je apa yang kita cakap, kita popek-popek. Tapi suami diam dan terima saja pun kita rasa bahagia. Dan banyak keadaan, kita sendiri kena create rasa seronoknya, bahagianya dengan pasangan kita yang kita ada. So maknanya kita bahagia bila kita dapat beri khidmat. Dalam kes yang saya sebut tadi, kita beri khidmat kan. Kita gosok pakaian suami kita masakkan untuk dia. So di situ kita beri khidmat. So the other way ialah kita akan bahagia dengan memberi khidmat. Kita akan bahagia dengan menggembirakan orang lain. Kita akan bahagia dengan membahagiakan orang lain. Jadi bila kita rasa macam ni, sebenarnya antaranya ialah bila kita laksanakan tanggungjawab kita. So dalam rumah tangga, dalam keluarga, the point utama ialah melaksanakan tanggungjawab, bukannya menuntut hak. Okay, melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan hak mereka di sekitar kita, pasangan kita, ibu bapa kita, anak-anak kita. So itulah sebenarnya sesuatu yang sepatutnya kita jadikan sesuatu yang boleh memberi kita kebahagiaan. Kita laksanakan tanggungjawab itu dengan penuh ikhlas dalam kita nak mencari redha Allah SWT. Jadi tadi kita sebut tentang antara suami dan isteri kan, dalam sebuah keluarga. Tapi dalam keluarga pun ada ibu bapa dan anak. Dan di situ pun sebenarnya kebahagiaan boleh dicipta daripada seorang anak untuk ibu bapanya ataupun daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Seorang anak melaksanakan tanggungjawab kepada ibu bapanya ataupun seorang ibu bapa tanggungjawab ibu bapa kepada anaknya. Di situ dalam memenuhi tanggungjawab sebenarnya dia boleh kita kena cuba cipta kebahagiaan tu dalam melaksanakan tanggungjawab tu. Maknanya dia tidak rasa paksa, tidak ada keterpaksaan di situ. Maka bila tidak sesuatu yang dipaksakan, dia akan lahir dengan ikhlas dan sebenarnya dia boleh melahirkan kegembiraan. Bagi yang membuat, bagi kita, apalagi bagi yang menerima kebaikan yang kita berikan. Jadi kita nak kena wujud rasa tu. Rasa seronok nak buat kebaikan, rasa seronok nak melaksanakan tanggungjawab. Dan bukannya kita pilih-pilih kita nak buat yang mana. Tapi kita laksanakan tanggungjawab tu sebenarnya akan menyebabkan kita seronok. Bukan kita seronok apa yang kita seronok semata. Tetapi kita seronok dalam melaksanakan tanggungjawab, dalam mencari redha Allah. Dalam apa yang Allah suka, kita seronok buat apa yang Allah suka dan kita create kebahagiaan di situ. Kita jadikan itu sebagai satu kebahagiaan untuk kita. Jadi itulah kondisi kebahagiaan yang kita boleh create, Ami. Banyak lagi sebenarnya, tapi itu antara senario yang berlaku yang kita boleh create kebahagiaan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Terima kasih doktor di atas jawapan yang cukup bernas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan sedikit bingkasan yang disediakan. ضمن حملة رمضان لعام 1445 هجرية نقوم الآن بتوزيع السلال الغذائية على الأخوة النازحين في الشمال السوري ضمن مخيمات الشمال السوري، كما قمنا بتوزيع على وجبات الإفطار الجاهزة على الأخوة الصائمون بهذا الشهر الفضيل تقدمة كريمة من حلوان. نرجو من الله العلي القدير أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعله في صحيفة أعمالهم إن شاء الله بهذا الشهر الفضيل. نرجو من الله أن يكون هذا العمل زخرا لهم بالدنيا والآخرة. جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
Sidang penonton yang dikasihi, kita bertemu kembali dalam program Refleksi Hati siri kedua pagi ini dengan tajuk Menjadi Hati yang Bahagia. Baik doktor, soalan yang kedua, tak dapat kita nafikan sebagai manusia ni, iman kita ni sentiasa turun naik dengan macam-macam kekangan, cabaran. Kan kita bekerja, kita berdakwah. Jadi boleh ke doktor share tips dengan kami ataupun nasihatlah kan untuk kami, para pendengar semua, macam mana nak menghadirkan kebahagiaan dalam menjaga hubungan kita, terutamanya dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Mungkin doktor boleh relate dengan pengalaman doktor sendiri kan? Busy sebagai naib presiden 6 haluan, kemudian sebagai tenaga pengajar di universiti lagi. Silakan doktor. Baik, untuk bahagia dalam hubungan dengan Allah SWT. Tips minta tips tadi kan. So tips yang paling, tips top, bukan TikTok top tips. Top tips. Tips yang paling utama ialah dalam hubungan kita dengan Allah SWT ialah melaksanakan perintah Allah SWT. Itu yang paling utama, dan menjauhi segala larangan Allah SWT. So itu tips yang paling utama dalam kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, dan segala urusan kita kena make sure dia dalam keadaan syarak dan keadaan berlandaskan nas-nas Islam. Dan satu keadaan lagi kita nak boleh fikir sebenarnya, kadang-kadang kita nak bina hubungan kita dengan Allah kan. Kalau kita nak membina hubungan kita dengan Allah tu, kita nak dengar Allah cakap dengan kita. Ada keadaan kita rasa sunyi, kita rasa sedih, kita rasa sepi, kita nak dengar Allah. Jadi bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita rindu nak dengar daripada Allah, maka bacalah Al-Quran. And then dia ada side pula, bila kita rasa sunyi juga, kita nak bercakap dengan Allah. Maka berdoa. Sebab doa itu adalah percakapan kita dengan Allah SWT. Jadi Ramadan ni peluang banyak untuk baca Al-Quran dengan macam-macam ganjaran Allah bagi. Dan juga peluang untuk kita berdoa. Dan doa kita yang utama apa dia? Allahumma innaka ta'afun karim. Tuhibbu afwa fa'fu anni. Kan kita nak mohon ampun daripada Allah SWT. Dan kita harap sebenarnya kita keluar daripada Ramadan ni dalam keadaan kita mendapat pengampunan Allah SWT. Jadi Allah sebut sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah sedekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini doa satu senjata yang sangat kuat bagi orang Muslim. Dan kita baca Quran, dan Al-Quran pun banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Dan doa ini juga sebenarnya satu senjata yang sangat kuat untuk kita tolong saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita di Palestin. Dan bagaimana mereka diuji, bagaimana mereka dibantai oleh Zionis dan sebagainya. So di situ sebenarnya kalau kita tak boleh nak buat apa pun dengan boycott dan sebagainya, kita doalah untuk mereka. Lontarkan senjata-senjata kita kepada mereka. So itu berkait dengan bagaimana nak jaga hubungan kita dengan Allah. Yang pertama yang saya sebut tadi, top tip tu ialah buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Kemudian hubungan dengan manusia, kan? Nak bahagia dalam hubungan dengan manusia, saya nak bagi top tip juga, bukan TikTok So maknanya kita tunaikan, laksanakan tanggungjawab kita, tunaikan hak-hak mereka. Tak kiralah hak jiran, hak sesama rakan sekerja, hak pelajar. Kalau saya sebagai pensyarah, hak pelajar, laksanakan tanggungjawab kita sebagai pensyarah. Sebab bila kita buat tanggungjawab kita sebagai pensyarah, sebenarnya kita menunaikan hak-hak mereka yang mereka boleh tuntut pada kita. Jadi bagaimana nak imbang tu antara apa tadi, tanya tentang kerjaya, tentang bekerja sebagai naib presiden, dan juga kita ada satu lagi keluarga. Kan? Kita ada 3 komponen. Yang kita kalau boleh kita nak excellent dalam 3-3. Dan kita nak bahagia dalam 3-3 tu. Kita nak laksanakan semua tanggungjawab tu sebaik mungkin supaya dia memang kena selari. Kita tak boleh asingkan. Dan bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pensyarah,
Di situ kita relate juga dengan Allah sebenarnya, hubungan kita dengan Allah. Dalam kita berinteraksi dengan manusia sebenarnya, kita perlu ada hubungan dengan Allah. Macam hubungan dengan Allah ni kan menegakkan hubungan dengan manusia secara mendalam. Macam sekarang ni pun, dalam kita bercakap ni pun, kita nak kena ada rasa juga hubungan dengan Allah. Maknanya bagaimana Allah membantu kita melancarkan percakapan kita dan sebagainya. Jadi itu dengan masyarakat, kita juga nak rasa bahagia bila memberi khidmat. Dan kita sebagai pensyarah tadi, kita beri khidmat kepada pelajar. Kita sebagai, tadi kita sebut ibu, memberi khidmat kepada anak kita. Kita sebagai isteri, memberi khidmat kepada suami kita. Jadi nak bahagialah dalam memberi khidmat tu, barulah kita akan seronok melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dalam kita memberi sedekah, dalam kita memberi infak, dalam kita memberi sumbangan tenaga. Jadi banyak lagi sebenarnya aktiviti dalam haluan, aktiviti dalam wanita dan perbankan keluarga yang kita boleh terlibat dalam kita memberi khidmat, memberi sumbangan, memberi sumbangan dalam pelbagai aspek, tenaga, kewangan dan sebagainya. Jadi untuk bina bahagia ni, contohnya kalau saya boleh kongsi, ialah berkongsi kelebihan kita ada sempena barakah Ramadan ni melalui sumbangan kepada sejuta barakah Ramadan. Kita ada lebih mana-mana, kita bagi sumbangan. Kita berkongsi dengan mereka yang memerlukan, mereka yang kekurangan. So di situ sebenarnya kena biasakan diri, sebab sebenarnya memberi itu kita nak rasa bahagia. Satu kebahagiaan bagi kita. Macam saya untuk sejuta barakah Ramadan ni, saya handle tajaan. Sebenarnya bahagia, gembira sangat handle tajaan ni. Satu, setiap kali tajaan masuk daripada orang yang memberi sumbangan, rasa bahagia, rasa seronok, Masya Allah, hebatnya mereka boleh bagi sumbangan berpuluh-puluh ribu. Dan untuk sejuta barakah ni, Masya Allah kan, terharu dengan sumbangan yang diberi. Jadi moga Allah memberkatilah mereka yang memberi sumbangan kepada sejuta barakah Ramadan. And then bila kita dapat sumbangan tu, kita pas pula, kita bagi kepada siapa? Penerima-penerima tu. Kan? Bila kita bagi tu, kita rasa seronok pula melihat muka-muka yang bahagia. Muka-muka yang bahagia tu. Contohnya saya terlibat baru ni dengan Back to School. Kan? Contoh dalam majlis penyampaian sumbangan Back to School haluan. Jadi tengok muka anak-anak yang innocent tu, terima hadiah alat tulis, terima hadiah kewangan untuk tampung persekolahan mereka, untuk ibu bapa, kegembiraan yang kita bagi tu, Masya Allah, rasa satu kebahagiaan kita. Sebenarnya satu kebahagiaan rasa kat situ. Allah bagi sebenarnya dalam kita memberi kegembiraan kepada mereka. Tapi sebenarnya ramai lagi yang memerlukan. Dan kita kalau ada kelebihan, ada kemampuan, maka berilah sumbangan kita kepada pelbagai, saya rasa banyak kempen-kempen yang berlaku sekarang. Dan haluan sekarang ialah berkait dengan sejuta barakah Ramadan. Berbalik kepada perkongsian saya tentang Back to School tadi, sebab kita ada buat majlis di seluruh Malaysia, di 13 negeri sebenarnya. Dan saya menyertai salah satu majlis di Putrajaya, haluan Putrajaya, dan juga di sekolah rendah Ibn Khaldun oleh haluan Selangor. Jadi masa pembahagian tu kita rasa bahagialah dengan melihat kegembiraan mereka. Dan dengan muka yang bersih anak-anak tu nak belajar sungguh-sungguh, nak mengubah kehidupan keluarga mereka. Muka ibu bapa yang rasa adalah sedikit bantuan kan untuk memulakan persekolahan anak-anak masing-masing. Jadi asalnya saya nak buat one off je program tu. Tapi bila melihat bagaimana respon mereka, bagaimana keperluan mereka, maka mungkin kita akan buat lagi lah. Kan? Jadi kami ni hanyalah perantara, tapi kami cubalah menyampaikan daripada yang ada kelebihan, yang ada ekstra dalam kehidupan dia, yang ada boleh sumbang, kita boleh sampaikan kepada mereka yang memerlukan. So itulah caranya untuk kami memenuhi tema dan moto haluan, berakhlak, mendidik dan berbakti. Jadi itulah jawapan saya untuk soalan yang kedua ni. Jazakillah Dr. Zul di atas jawapan yang diberikan. Saya kira sebenarnya banyak yang kita perolehi daripada sesi refleksi siri 2 ni. Dan sebenarnya pihak kami amat berbesar hati di atas kesudian doktor untuk bersama-sama kita
Dan sedar tak sedar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun berada di 26 Ramadan. Dan saya pasti persiapan Hari Raya ni banyak yang dah hampir siap terutamanya mak-mak semua kan. Tapi dalam masa yang sama harus kita ingat, kita tidak boleh melampau, tidak berlebih-lebihan kerana di luar sana masih ada yang belum mampu untuk menyediakan kelengkapan Hari Raya kan. Dan inilah sebenarnya masa yang kita ada untuk menyantuni mereka. Dan sebelum kita mengakhiri slot refleksi hati pada kali ini, marilah sama-sama kita semarakkan lagi Ramadan yang berbaki hanya beberapa hari lagi ni dengan sama-sama menghulurkan sumbangan bagi membantu meringankan beban pelarian daripada Syria, daripada Palestin, golongan ibu tunggal kan, dalam kalangan B40 yang memerlukan. Dan link untuk kita hulurkan bantuan ni sebenarnya ada termasuk dalam kempen Sejuta Barakah Ramadan dan linknya adalah barakahramadan.com. Okey. Dan akhir sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zurina dan saya memohon maaf atas salah silap. Akhir kalam, kita ambil kesempatan ni untuk mengucapkan Ramadan Karim sekali lagi dan sama-sama kita kejar malam Lailatul Qadar kerana tidak boleh kita nafi sangat banyak fadilat yang dijanjikan Allah untuk kita. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kluster Wanita dan Pembangunan Keluarga Haluan mengucapkan Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Haluan peneraju perubahan, bina masyarakat berakhlak mulia, berteraskan Islam, iman, takwa dan ihsan.